agak tertarik hari ini membaca tulisan adik saya, sahabat qarib saya, saudara Syabuddin Husin. Ini seronok saya baca, saudara. Ini sekadar kita berfikir seketika, saudara. Iaitu tentang kenyataannya itu ramai mulai demam kerana Anwar Ibrahim. Ini keadaan sekarang. Memang tidak nafikan ini hari ketiga Datuk Seri Anwar Ibrahim mematu anjung kuasa di Seri Perdana, dan menurut saudara Syabuddin Husin ramai dah mula demam. Jadi sebab dalam banyak-banyak ucapannya ketika berkempen, Datuk Seri Anwar Ibrahim sering menekankan bahawa kalaulah beliau jadi Perdana Menteri, orang pertama yang akan demam adalah Tun Dr. Mahathir. Saya bila baca itu ketawa. Memang betul, saudara, sebab adalah beberapa klip video yang kita tengok. Dia kata kalau dia jadi Perdana Menteri, orang yang demam Dr. Mahathir. Jadi ungkapan itu bukanlah berarti Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang yang pendendam, tapi ia menggambarkan bahawa dirinya tidak akan berkompromi dengan tindakan salah guna kuasa. Tidak mahu lagi dengan KKN lah, korupsi, nepotisme, saudara, dan penyelewengan, saudara, untuk memberi kekayaan yang keterlaluan, kepada kalangan kroni dan kaum kerabat sendiri. Itu adalah natijah dan kehendak harapannya. Jadi saudara, akhirnya dengan takdir ilahi, walaupun dicuba dihalang beberapa kali, saudara, ada janji yang dimungkiri sewaktu Pakatan Harapan dulu, akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 24 November lalu mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Dan sejak beliau menjadi Perdana Menteri, saya kata walaupun Dr. Mahathir kelihatan banyak mendiamkan diri, tapi tidak pula kita pastikan apakah beliau sudah pun sedang demam ataupun sihat seperti biasa. Cuma saya tengok dia masih lagi menghantar kiriman culipan. Konon-kononnya dia kata pelantikan Datuk Seri Zahid Hamidi ini melanggar etika ataupun rule of law, kerana Datuk Seri Zahid masih lagi dalam perbicaraan. Cuma kita nak tanya Dr. Mahathir ni bercakap tu jangan jadi sasau. Orang masih menghormati anda. Dalam demam tu jangan meracau. Kerana waktu anda jadi Perdana Menteri, siapa yang anda lantik dalam kabinet anda? Saya tak mau mengulangi, tapi realitinya anda melantik Lim Guan Eng, orang yang masih dalam perbicaraan juga. Kita bukan, jadi orang kata nak sebut tu ini, tapi masalahnya orang demam sekarang ni. Dan saya melihat yang pastinya Datuk Seri Anwar Ibrahim, kata saudara ini Syabuddin Husin, dia kata beliau tidak melakukan sesuatu yang boleh membuatkan Dr. Mahathir jadi demam hari-hari. Tapi dia akan menentang segala perlakuan yang pernah kepimpinan yang dibuat oleh Dr. Mahathir. Kerana selepas mempengusikan mesyuarat pertama kabinet dan beliau masuk pejabatnya di Kementerian Kewangan, selaku beliau memegang juga jawatan Menteri Kewangan, tumpuan Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih jelas untuk memperlihatkan seriusnya menangani pelbagai masalah negara akibat kebejahatan kepimpinan kerajaan terdahulu. Jadi dengan pendekatan awal itu, nampaknya saya lihat bukan hanya Dr. Mahathir yang demam, tapi ramai juga akan demam, saudara. Kerana melalui penegasannya, beliau menyatakan setelah dilihat, dikaji, memang wujud pelanggaran peraturan dalam beberapa perolehan kerajaan yang dibuat semasa era Tan Sri Muhyiddin, serta mengesahkan beliau memiliki fail mengenai dakwaannya semalam bahawa kempen Perikatan Nasional pada PRU 15 lalu dibiayai oleh wang dari tokeh-tokeh judi. Jadi beliau juga mengumumkan tentang semakan semula projek, macam projek tempatan banjir tu daripada 15 bilion, 7 bilion sudah pun dianugerahkan. Jadi beliau mahu dihentikan, saudara. Ya, kita tak pasti, saudara, sejauh mana tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mendatang. Tetapi memanglah kali ini bukan sahaja Dr. Mahathir yang demam. Sebagaimana tulisan sahabat saya Syabuddin Husin, yang ramai demam termasuklah Tan Sri Muhyiddin. Dah merayau, mungkinlah partinya, pimpinannya, tak tahulah, setakat ini masih lagi mendahului di Padang Serai.
Kalau dia menang pun bagaimanapun, ini tidak menghalang daripada pihak berkuasa untuk memanggil pimpinan mereka dalam siasatan berhubung isu 600 bilion. Ada yang kata 580 bilion, ada yang kata 530 bilion. Dapatan saya melihat daripada tular dalam media sosial, banyak saya. Walaupun Laskar Maya Perikatan Nasional sekarang ni mulalah membuat pendekatan dan gerakan, memberi gambaran yang seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni berdendam, pelantikan jawatan Timbalan Perdana Menteri ni tak betul dan sebagainya. Mereka sedang mengejar ataupun melakukan olahan-olahan untuk mewujudkan suasana politik yang tidak tenteram. Tapi saya yakin ini tidak akan menghentikan hasrat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memperbetulkan sistem pentadbiran negara. Hari ini hari ketiga saya, dan saya nampaklah sekarang ni dalam hari-hari yang mendatang sesuai dengan jiwanya yang menentang KKN. Kerana kali ini bila jadi Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menterinya Datuk Seri Zahid Hamidi, ini adalah dua regu yang era Dr. Mahathir dahulu mengutarakan kebencian menentang KKN, korupsi, kronisme dan nepotisme. Dan saya melihat kedua-dua mereka, saya rasa mereka akan memacu anjung kuasa Seri Perdana ini tidak lain tak bukan sejajar dengan kehendak reformasi yang dilontarkan sepanjang perjuangannya. Saya melihat sekarang ni saudara bahawa mengikut kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, bahawa pihaknya katanya besok dia akan menghadap Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membentangkan beberapa fail yang menyentuh tentang pimpinan politik dan bagaimana untuk menanganinya. Saya tahu bahawa mungkin Datuk Saifuddin Nasution mahu minta pandangan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, apakah keadaan begini, orang akan melihat kita ini membalas dendam dan sebagainya. Tapi yakin saya daripada kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa beliau tidak mahu mencampuri urusan pihak penguat kuasa, dan begitu juga apa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Saifuddin waktu dia mengadakan sidang media semalam bersama dengan Ketua Polis Negara, bahawa pihaknya tidak akan bertoleransi kepada siapa sahaja yang dilihat mencabar kedaulatan, undang-undang, perlembagaan negara kita ini. Jadi demamlah. Ini pasti demam saya. Saya bahawa sekarang ni kabarnya SPRM yang terbaru petang tadi saya terima bahawa Tan Sri Muhyiddin bersama dengan bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin juga akan dipanggil oleh pihak Suruhanjaya Pencegah Rasuah untuk memberi keterangan. Ini juga tidak terkecuali Tan Sri Anwar Musa, kerana sudah ada laporan yang menyebut bahawa sewaktu pilihan raya di Sabah dulu, itu ini tokoh TikTok Saudara Zamil Ibrahim, dia semalam telah membuat laporan di Pejabat Suruhanjaya Pencegah Rasuah, minta disiasat berhubung kenyataan Tan Sri Anwar kan katanya bahawa terdapat wang berjuta-juta dalam bilik tidur Tan Sri Muhyiddin. Sejauh mana benar tak benar kita tak tahu. Tapi saya rasa bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya, Suruhanjaya Pencegah Rasuah akan memulakan siasatan kerana kabarnya, saya dipahamkan bahawa kabarnya kertas siasatan telah pun mula dibuka oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Memang demamlah saudara. Ini bukan tak termasuk ni Dr. Mahathir. Janganlah saya nak bagi tahu pada rakyat, pada teman-teman ahli akar umbi anda semua, sebarang tindakan yang dilakukan oleh penguat kuasa atas keizinan dan persetujuan daripada mereka yang berada di anjung kuasa di Seri Perdana itu, lain tak ada saudara adalah untuk menyelesaikan kebejahatan yang sekian lama terjadi di negara kita, yang akhirnya rakyat tidak dapat menikmati kemakmuran yang dimiliki oleh negara kita. Saya bersetuju saudara, kemakmuran negara ini sepatutnya dikongsi bersama oleh seluruh rakyat agar tidak ada lagi kepincangan, tidak ada perbezaan. Kita mahu setiap rakyat tanpa mengira kedudukan, keturunan dan sebagainya boleh duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tapi ini tidak berlaku. Yang kaya terus kaya, yang miskin terus papa kedana. Ini meminjam ungkapan kata-kata Datuk Seri Anwar Ibrahim yang beliau mahu
menyelesaikan persoalan ini. Saya rasa ini hari ketiga, saudara. Dan apa ini, Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegah Rasuah tentulah semakin sibuk kerana banyak sangat laporan-laporan. Laporan portal The Vibe pun ada juga memetik mengatakan bahawa siasatan SPRM susulan laporan berhubung penyelewengan dalam pengurusan dana negara ketika pandemik dulu itu menyentuh tentang 600 bilion. Bukan sikit, saudara.